Okey, hai. Assalamualaikum semua. So, kami daripada kumpulan 11 akan persembahkan kepada anda Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Di dalam video klip ini terdapat 3 seksyen. Yang pertama adalah 1. Perkataan akhbar yang menjelaskan fungsi dan kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang kedua ialah perkataan akhbar yang menunjukkan tentang contoh kes di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia yang dipertanggungjawabkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan yang ketiga ialah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dipindah bagi menghadapi ancaman media sosial. Okey, pertamanya kita akan menjelaskan apa itu Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia 1998. Akta ini ialah mengadakan pertukaran bagi penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mempunyai kuasa untuk mengawasi dan mengawasi aktiviti serta menguatkuasakan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia di Malaysia. Okey, yang kedua, kita masuk pula pada tujuan akta ini ditubuhkan, ialah untuk menyena dan mengawal aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia yang merangkumi aspek-aspek teknikal, ekonomi, kepenggunaan, sosial, penguatkuasaan dan pematuhan. Yang kedua ialah menguatkuasakan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Baiklah, semua kita akan masuk kepada seksyen yang pertama, iaitu perkataan akhbar yang menjelaskan fungsi dan kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, baiklah. Yang pertama, kita masuk kepada sumber daripada Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, iaitu dalam unit Komunikasi Korporat, Perkataan Akhbar Ogos 2015. Dalam perkataan akhbar ini ada menyatakan bahawa Cegah Jenayah Cyber Muhammad Saleh, iaitu kaji semula Akta Komunikasi. Sebenarnya perkataan akhbar ini menjelaskan kepada bahagian 3 Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia di bawah kuasa dan fungsi Suruhanjaya di dalam seksyen 16, di mana Suruhanjaya hendaklah melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Oleh itu, sebarang kajian semula dalam Akta Komunikasi ini juga termasuk dalam kuasa dan fungsi Suruhanjaya seksyen 16. Okey, keratan akhbar yang kedua ialah berdasarkan BH Online Jumaat 6 Disember 2019, iaitu tajuk artikel periklanan produk susu pisang bagi buat akuan dilarang menyalahi Akta Makanan. Okey, meskipun ia merupakan dinyatakan bahawa Akta Makanan, namun di dalam artikel ini ada menyatakan bahawa kuasa dan fungsi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey. Contohnya di dalam artikel ini menyatakan bahawa selain itu beliau berkata KKM sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKM serta pentadbir laman sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menyekat akses kepada laman web serta laman sosial mana-mana produk makanan yang didapati tidak mematuhi Akta Makanan 1983. Di dalam pernyataan ini tersebut, dia menyatakan bahawa kuasa dan fungsi Suruhanjaya dalam seksyen 16, iaitu pada bahagian C, iaitu mengawal selia segala perkara yang berhubungan dengan aktiviti komunikasi dan multimedia yang tidak diperuntukkan dalam Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Okey, berdasarkan artikel yang seterusnya, iaitu berdasarkan BH Online pada Isnin 8 Oktober 2018. Artikelnya ialah 8,313 kes penipuan cyber direkodkan. Okey, berdasarkan artikel ini juga dinyatakan juga kepada seksyen 16 bagi kuasa dan fungsi Suruhanjaya dalam kurungan E, iaitu mengawasi dan memantau aktiviti komunikasi dan multimedia, dan I, iaitu memberikan bantuan dalam apa-apa bentuk kepada dan untuk menggalak
meningkatkan kerjasama dan penyelarasan di kalangan orang yang terlibat dalam aktiviti komunikasi dan multimedia. Okey, buktinya berdasarkan artikel ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata Kementerian Komunikasi dan Multimedia bimbang akan peningkatan jenayah cyber kerana sebanyak 10,203 kes membabitkan kira-kira RM184 juta direkodkan sepanjang tahun lalu. Justru, beliau berkata kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM mengadakan beberapa perbincangan dengan GSJK bagi mencari kaedah memerangi jenayah berkenaan. Selain itu juga, kementerian juga akan meningkatkan usaha mendidik dan memaklumkan orang ramai mengenai penipuan ini melalui pengumuman khidmat awam PSA dalam radio, televisyen serta bentuk media lain bagi memastikan mereka mengetahui dan sentiasa berjaga-jaga supaya tidak menjadi mangsa. Jadi, ini jelas bukti menunjukkan kepada Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okey, baiklah. Kita akan masuk pula pada seksyen yang kedua, iaitu keratan akhbar menunjukkan tentang contoh kes di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia yang dipertanggungjawabkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Berdasarkan artikel yang pertama, iaitu Wi-Fi percuma memudahkan penjenayah cyber, sumber BH Plus bertarikh 16 April 2015. Dalam artikel ini menyatakan bahawa kemudahan akses seperti capaian Wi-Fi percuma memberi kerumitan kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menjejaki, memantau dan mengawal penularan bahan serta kandungan terlarang dalam aplikasi jalur lebar. Jurucakap Bahagian Pemantauan dan Penguatkuasaan Industri SKMM menjelaskan biarpun pelbagai undang-undang diwujudkan antaranya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Tandatangan Digital 1997, ia masih belum mengekang penularannya. Sehubungan itu, katanya, bagi mengawal perilaku pengguna yang suka menyebar maklumat tidak sahih, sudah pasti peruntukan undang-undang yang lebih tegas dan efisien perlu diperkenalkan, dan ini sedang diusahakan oleh kerajaan menerusi cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pindaan akta itu mengikut Ahmad Syabri adalah satu daripada langkah strategi yang komprehensif bagi menangani jenayah cyber secara holistik dan mampan pada masa depan. Dan ini juga dijelaskan dalam Seksyen 16, iaitu di dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Seksyen bahagian B, iaitu melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia seperti mana yang dinyatakan dalam artikel ini, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, seterusnya artikel daripada Isro Awani yang bertarikh pada 25 Februari 2020 yang sumbernya ialah bernama. Tajuk artikel ialah MCMC terus pantau sebaran maklumat palsu di media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan terus memantau penyebaran maklumat palsu di media sosial berikutan perkembangan semasa di dalam negara. Dalam kenyataan pada Isnin, MCMC mengingatkan orang ramai agar tidak menyebarkan sebarang maklumat tidak sahih yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja di sebalik kegarahan berkongsi maklumat. Sebarang perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. MCMC juga menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan dijalankan berdasarkan aduan daripada orang awam mengikut peruntukan undang-undang sedia ada secara telus dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Okey,
Okey, melalui penjelasan daripada artikel ini, jelaslah bahawa meskipun kelihatan akhbar ini menunjukkan Akta Komunikasi Multimedia, tetapi ia juga terdapat tanggungjawab dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 16 juga, iaitu bahagian B melaksanakan dan menguatkuasakan peruntukan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, serta Seksyen E iaitu mengawasi dan memantau aktiviti komunikasi dan multimedia. Baiklah semua, sekarang kita ke seksyen yang terakhir iaitu Seksyen 3, iaitu Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dipinda bagi menghadapi ancaman media sosial. Okey, sumber yang pertama ialah Unit Komunikasi Korporat Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, Kerajaan Akhbar Ogos 2015 juga. Ini terdapat beberapa keratan akhbar yang menunjukkan Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dipinda bagi menghadapi ancaman media sosial. Yang pertama ialah keratan akhbar di mana tajuknya PM Arah SKMM tangani fitnah media sosial. Dan yang kedua, tindakan tegas terhadap fitnah laman sosial ditutup. Okey, seterusnya ialah video sedutan buletin Awani, iaitu sumbernya adalah Isra Awani pada tahun 2015. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dipinda. Tetapi di dalam video ini juga menyatakan bahawa dua akta yang akan dipinda iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dipinda serta Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut akan dipinda bagi mengikuti perkembangan semasa teknologi internet serta penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan akan meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan pindaan itu akan dibentang di sesi Dewan Rakyat Oktober tahun ini. Pindaan yang bakal dibuat itu nanti mengambil kira perkembangan pantas teknologi internet sehingga ada pihak yang menggunakannya sebagai saluran untuk merekrut pengganas. Bagi memastikan penyalahgunaan internet dapat ditangani dengan berkesan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui agensinya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan meminda dua akta yang digubal pada 1998. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 perlu dipinda mengikut perkembangan semasa teknologi internet. Untuk merancangkan lagi langkah pencegahan dan penguatkuasaan, penyalahguna internet atau pelaku jenayah cyber boleh diambil tindakan mengikut Akta Hasutan 1948. Saya sudah meminta pihak pengurusi SKMM yang baru untuk melihat perkara ini dengan serius. Kalau yang mereka urus takbir itu boleh disegerakan. Kalau dia nak segerakan, itu bila-bila masa boleh dibuat. Cumanya saya rasa ianya elok kalau dia bawa bersama dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan soal yang dimaksudkan bagaimana untuk menguruskan penggunaan internet yang lebih menyeluruh tadi. Jadi kita jangkakan ia boleh dibuat seawal bulan Oktober nanti. Itu bergantung pada slot sama ada kita ada ataupun awal tahun depan. Syabri menjelaskan perkara itu ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kinabatangan BN Datuk Bung Mokhtar Radin yang ingin tahu rancangan kementerian dalam mengawal penggunaan media sosial. Syabri turut memaklumkan beberapa kes pesalah cyber telah pun dihadapkan ke mahkamah dan terdapat beberapa lagi kes yang masih berada di Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Jarang-jarang sekali berlaku dan harap yang berhormat lain jangan ikut. Okey, berdasarkan Kerajaan Akhbar Berita Harian bertarikh 23 Januari 2019, lebih 100 undang-undang akan digubal, pindah, diperbaharui. Okey, lebih 100 undang-undang akan digubal
dipindah, diperbaharui dan dimasukkan, kata Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Liew Yew Kiong. Lebih 100 senarai cadangan undang-undang yang perlu pergubalan, perbaharuan, pindaan dan pemasuhan dibentangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikannya di sini hari ini bersama wakil semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Senarai undang-undang yang akan digubah, diperbaharui, dipindah atau dimasukkan oleh kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Dan senarai dikemukakan adalah tidak muktamad dan akan dikemas dari semasa ke semasa. Katanya dalam pernyataan bersempena mesyuarat itu. Antara senarai yang dikemukakan ialah Antara senarai undang-undang yang dikemukakan ialah Akta Dadah Berbahaya 1992, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Keganasan 2015, Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Akta Perhimpunan Aman 2012. Undang-undang lain termasuk Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Kerja 1955, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Rang Undang-Undang Gangguan Seksual, Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. Jadi berdasarkan artikel ini jelaslah bahawa pada tahun 2019, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 termasuk bagi senarai undang-undang yang akan digubal, diperbaharui dan dipindah serta dimasukkan oleh kementerian. Baiklah. Okey, berdasarkan artikel daripada Harian Metro pada 4 Ogos 2015 bertajuk Bukan Tujuan Sekat Kebebasan, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 bukan bertujuan menyekat kebebasan rakyat untuk menggunakan internet dan media sosial. Sebaliknya, memastikan medium komunikasi itu digunakan sebaik-baiknya. Menurutnya, langkah itu dicadangkan memandangkan media sosial kini dilihat boleh mengundang jenayah sekaligus menggugat keselamatan negara. Oleh itu, ini juga menjadi satu bukti kepada Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dipindah bagi menghadapi ancaman media sosial. Okey, terusnya kita masuk kepada artikel Akta Baharu Benteng Ancaman Media Sosial. Ini berdasarkan sumber daripada Berita Harian Online iaitu pada 6 Ogos 2015. Dalam artikel ini menyatakan bahawa ancaman maklumat mula timbul sehingga mengubah bentuk pemikiran, ideologi, budaya dan pelbagai elemen luar memasuki ruang negara tanpa sekatan dan kawalan. Selain itu, akibatnya sebahagian rakyat menjadi hanyut dalam dunia teknologi maklumat tanpa sepadan ini. Menyedari hakikat ini, penulis artikel ini menyokong ketegasan Menteri Baharu bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia iaitu Datuk Seri Mohammad Salleh Kawak yang tanpa berselindung mahukan pindaan Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 dapat direalisasikan segera. Ini jelaslah bahawa Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dipindah bagi menghadapi ancaman media sosial. Bahkan ancaman itu juga mampu menyumbang kepada pelakuan jenayah. Maka perlunya kepada pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi penguatkuasaan undang-undang dan juga mengikuti arus teknologi maklumat yang semakin berkembang. Ini merupakan artikel yang terakhir bagi seksyen 3 iaitu dan sumbernya ialah BH Plus pada tarikh 23 Ogos 2015. Tajuknya Didik Rakyat Lebih Beradab Buah Pandangan.
Kemunculan banyak portal berita dan wartawan Express hari ini dilihat membimbangkan apabila mereka bebas menyebarkan berita dan maklumat yang menyentuh isu sensitif, menghina, memfitnah atau menghasut sehingga mencetuskan provokasi dan menjejaskan kehidupan rakyat. Kemunculan banyak portal berita dan wartawan Express ini adalah bagi menangani fenomena yang boleh mengancam keselamatan dan kestabilan negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia yang baru dilantik iaitu Datuk Seri Muhammad Saleh Said Keruak mahu kerajaan segera meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi menangani permasalahan yang timbul. Okey, kita dapat saksikan sedutan daripada video sumbernya BH+. Ini membuktikan bahawa sememangnya Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 98 dipinda bagi mengenangi masalah ancaman daripada media sosial yang telah menjadi bebas dalam penyebaran berita dan maklumat yang menyentuh isu sensitif, menghina, memfitnah serta menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia. Educate internet users, dan ini adalah satu proses yang kadang-kadang mengambil masa. Yang penting pindaan ini adalah untuk menentukan kita akan dapat menggunakan kemudahan yang ada pada kita di Malaysia ini demi kepentingan kita bersama. Bukannya tujuan kita untuk menjejas keselamatan negara kita. Soal-soal fitnah, penghinaan dan melagak-lagakkan antara agama dan kaum dan juga fahaman ekstremisme itu haruslah disekat sama sekali. Pindaan ke atas Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini tujuannya ialah pertama untuk menentukan agar akta kita ini selari dengan perkembangan semasa. Kedua, kita juga ingin menentukan agar kita boleh mendaftar media-media online agar ia terikat dengan undang-undang dalam negara kita di Malaysia. Ketiga, kita juga ingin memperjelaskan soal sekatan kuasa-kuasa untuk menyekat mana-mana berita yang pada pendapat kita boleh mengancam keselamatan negara. Kita harus menentukan agar apapun yang kita lakukan jangan menjejas sama sekali soal keharmonian di negara kita, Malaysia. Saya memang kerajaan telah menerangkan banyak perkara secara terbuka dan telus. Tapi masalahnya kita bersaing dengan beberapa pihak dalam media sosial yang manipulasi isu-isu tersebut. Itu dia punya masalah. Tanggungjawab kita sekarang ini sebagai sebuah kementerian ialah untuk mencari kaedah yang terbaik untuk menyampaikan maklumat kerajaan itu kepada semua pihak dengan sebaik-baiknya. Sekian sahaja daripada kami.